Iman, Imam Syafi'i sebut dalam kitab Al-Um, iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalb, wal amal bil jawarih. Iman diucapkan melalui lisan, dipercayai dengan sebulat-bulatnya oleh hati, dan dilaksanakan oleh anggota tubuh badan. Dikena seiring, mulut ucap, hati benarkan, anggota tubuh badan buat. Itu iman. Bukan lagi angan-angan, iman. Pertamanya saya mengucapkan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah telah mengizinkan kita untuk hadir di rumah ini. Jadi terutama Allah. Dan seterusnya insya-Allah kita sama akan mendengar ceramah umum yang telah terancang pada malam ini dengan izin Allah. Alhamdulillah. Tetamu undangan kita pada malam ini dapat hadir bersama kita. Asing lagi yang kita masukkan perlu diperkenalkan lagi. Yang mana beliau yang sering muncul di TV kita dan juga di medsos kita, dan seorang yang sangat kita hormati dengan ilmu yang ada pada beliau, iaitu yang berbahagia Datuk Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Farid Rabi Abdullah. Semua saya kenal, semua saya kenal beliau. Alhamdulillah malam ini Allah mengizinkan beliau dapat bersama kita pada malam ini. Jadi kita tidak tetapkan tajuk ceramah pada malam ini, dan kita serahkan kepada Ibu Datuk untuk menyampaikan ceramah beliau pada malam ini, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, kita menjemput Datuk untuk menyampaikan ceramah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم إني استودعتك ما علمتني فارجده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis, seterusnya tuan-tuan imam Al-Jawatan Kuasa Surau Al-Furqan, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sama-sama kita rafakkan rasa syukur kehadirat Allah yang telah beri kita ruang dan peluang berada dalam majlis ilmu setelah sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan memberikan kita satu kekuatan supaya ada satu kebiasaan dalam kehidupan ini, mahu belajar, satu kebiasaan. So become, dia kata apa ya, become a habit. Jadi satu kebiasaan, suka majlis ilmu, hadir majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, tidur pun tak apa. Ada orang tanya, Ustaz, saya pelik Ustaz, datang aja majlis ilmu mengantuk. Habis bila masa awak tak mengantuk, kalau saya pergi farm fair tak ada pula rasa mengantuk. Saya kata majlis ilmu ni dia taman-taman syurga dulu. Syurga ni memang tempat orang rehat, tidur. Farm fair itu tempat orang rehat. Kucing pasar kat situ memang tak ada rasa nak tidur. Tak ada pula orang pergi farm fair nak tidur, betul tak? Cepat nak seronok-seronok. Sebab itu saya kata tidur pun tak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai khalifah di atas permukaan. Kita ada banyak tanggungjawab yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita langsaikan sebagai seorang muslim. Bukan sekadar kerja, bukan sekadar makan, bukan sekadar membina rumah, melahirkan anak, menghantar anak ke sekolah dan sebagainya, tetapi kita ada tanggungjawab yang lain. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada barisan para malaikat bahawa Allah nak jadikan seorang khalifah di atas permukaan bumi ini. Firman Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah beritahu kepada para malaikat, ingatlah wahai Muhammad, tatkala Allah beritahu kepada malaikat bahawa Allah nak jadikan
khalifah di atas permukaan bumi ini. Lalu malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat bertanya, wahai Tuhan, masakan perlu lagi makhluk yang nak diciptakan di atas permukaan bumi ini kelak, atau kau nak ciptakan makhluk lain selain kami, sedang kami ini sentiasa tidak putus-putus bertasbih memuji Engkau wahai Tuhan. Jadi malaikat menganggap bahawa asalkan ciptaan Tuhan, dia mesti berzikir, bertasbih, memuji Allah. Fokus ibadat. Allah Subhanahu wa taala tidak perincikan sifat khalifah itu. Allah beritahu, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kalian tidak tahu. Aku lebih tahu, kalian tidak tahu. Jadi yang malaikat tak tahu banyak, yang Allah tahu pastinya tiada batasan. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada malaikat, Allah nak jadikan khalifah. Apa peranan khalifah? Peranan khalifah adalah wasta'marakum fiha. Kerja khalifah membangunkan bumi Allah, memakmurkan bumi Allah, mengimarahkan bumi Allah dengan penuh keadilan, dengan penuh kesaksamaan, dengan penuh kemakmuran. Bila sebut makmur ni tidak ada kacau bilau, tidak ada penganiayaan, tidak ada penindasan. Ya. Orang hidup dalam penuh dengan nilai kasih sayang, tolak ansur. Jadi nampak nilai-nilai sebagai seorang khalifah. Sebab khalifah itu mesti bersifat membawa islah, bukan membawa ifsad. Khalifah peranan dia memakmurkan atau menjaga apa yang Tuhan dah bagi, berbeza dengan merosakkan, ifsad. Allah Subhanahu wa taala tidak mahu manusia ini atau khalifah ini melakukan kerosakan. Ini yang malaikat tanya. Kelak wahai Tuhan, kau jadikan manusia ini bakal menumpahkan darah, khalifah ni akan menumpahkan darah. Soalan timbul, macam mana malaikat tahu? Khalifah tu tak jadi lagi, Adam tak jadi lagi, Hawa tak jadi lagi, Qabil Habil tak ada, manusia tak ada. Macam mana malaikat boleh buat satu andaian mereka ni bakal menumpahkan darah? Mengikut banyak riwayat yang disebut oleh ahli tafsir ialah bahawa malaikat mengambil contoh para jin kan. Jin dicipta lebih awal daripada kita. Jin dicipta lebih awal daripada kita. Jadi malaikat melihat jin ni ada permusuhan antara satu sama lain, suka menumpahkan darah, suka bergaduh. Jadi Allah kata sudah ada contoh, nanti kalau jadikan lagi ada lagi yang bergaduh. Jadi ini andaian melihat apa yang ada di kalangan jin itu sendiri. Sebab itu tuan-tuan, dalam perihal jin dan manusia pula, setiap kali ayat Al-Quran sebut ciptaan, Allah akan sebut jin dulu. Tapi setiap kali Allah sebut masuk syurga atau masuk neraka, Allah akan sebut manusia dulu. Walaqad khalaqnal jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan beribadat kepada aku. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Masuk neraka pun jin juga masuk dulu, sebab dia lebih awal, dia lebih banyak buat maksiat, banyak buat dosa. Jin dulu. Tapi bila dalam perihal masuk syurga, Allah akan sebut manusia dulu. Beriman, Allah akan sebut manusia dulu. So manusia lagi hebat daripada jin yang dirujuk oleh para malaikat pada ketika itu, yang banyak menumpahkan darah di atas permukaan bumi. Tuan-tuan dan puan, kita dah sampai ke penghujung tahun. Walaupun tahun Masihi, tapi tetap juga penghujung. Kita dah masuk penghujung. Jadi nak check and balance satu tahun ni, apa yang kita dah buat, apa yang kita dah laksanakan, dan macam mana kita nak susun strategi pula untuk tahun akan datang 2024, 2024. Saya ingin mengambil beberapa ayat daripada surah Al-Kahfi. Daripada ayat Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi kita biasa baca hari Jumaat, yang mana rajin dia bacalah surah Al-Kahfi. Fadilat dia pun kita tahu akan diberi cahaya, akan dipermudahkan urusan pada minggu tersebut, dan juga dia menjadi penebus dosa. Jadi fadilat bagi surah Al-Kahfi. Dia fadilat ni kita kena faham satu perkara. Apa dia? Kadang-kadang bila satu surah ni saya nak baca, fadilat dia sekian, surah ni fadilat sekian, surah ni fadilat dia sekian. Jadi saya rebut fadilat. Sebenarnya di sebalik fadilat itu Allah nak sampaikan satu mesej yang lain, bahawa contoh tuan-tuan, bila kita baca surah Yasin, malam Jumaat kita baca surah Yasin, kita tahu fadilat surah Yasin, kelebihan surah Yasin, dan menjadi satu tradisi budaya masyarakat Islam Malaysia ni suka baca surah Yasin malam Jumaat. Alhamdulillah, bagus baca dengan fadilat dia. Kita rebut, kita nak baca, tapi sampai bila kita nak baca saja kita tak faham. Pernah kita tanya dah, dah 10 tahun saya baca, tapi tak pernah ada usaha nak faham 83 ayat surah Yasin ni. Dia nak suruh saya apa? Sepatutnya sebagai seorang manusia, dia buat sampai satu stage, sampai satu peringkat, dia akan tanya, kenapa aku buat ni? Kenapa Nabi suruh saya baca surah Yasin? Kenapa? Nabi suruh baca, banyak kan surah, ada 114 surah. Kenapa mesti surah Yasin? Kenapa mesti surah Kahfi? Kenapa mesti surah Al-Mulk? Kenapa mesti 3 kul? Apa sebab? Mesti ada sebab. Dia bukan nak baca 3 kali kemudian khatam. Kan 3 kali baca surah Al-Fatihah ini, sekali baca sepertiga Quran. 3 kali baca macam khatam Quran. Betul kan? Orang kita rebut, setiap hari dia boleh khatam Quran dari sudut fadilat. Kalau dia baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Tapi sama atau tidak? Dia baca untuk khatam dengan fadilat atau dia baca untuk faham? Tak sama. Sama atau tidak? Halo? Tak sama. Tak sama. Tuan-tuan percaya atau tidak, orang kita tak berubah dari zaman merdeka sampai sekarang ni lah. Punca dia baca Quran tapi tak nak faham. Punca segala masalah kita ada Quran, kita tak nak faham Quran. Kita tak nak faham Quran. Saya rasa heran, kenapa kita tak nak berusaha untuk faham Quran? Tengok pula di Malaysia ni, rajin atau tidak orang tulis tafsir? Tak. Buat bangunan tinggi-tinggi, habis berbilion rajin pula. Untuk buat tafsir tak apa-apa nak gaji. Kenapa? Di mana silapnya kita? So, kena kembali baliklah. Saya suka orang sebut kita hendaklah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey, fine. Nak kembali macam mana? Beritahu saya. Sampai bila kau nak bunuh slogan itu? Kembali pada Quran, kembali pada Sunnah. Okey, nak balik. Tapi nak balik macam mana? Pegang, genggam, junjung, jinjit, kepik. Macam mana? Nak pegang tu macam mana pegang? Kalau saya faham, pegang itu faham, kemudian melaksanakan perintah dalam Quran, itu namanya pegang. Tapi saya nak faham macam mana? Saya baca pun mengangkat lagi. Saya faham pun saya tidak usaha. Tafsir pun tak ada. Majlis-majlis yang membincangkan mengenai tadabbur pun sangat terhad. So, macam mana saya nak faham Quran? Macam mana orang kita nak berjaya? Macam mana orang kita nak berubah kalau Quran itu tidak dijadikan sebagai sumber rujukan? Tuan-tuan, 23 tahun Quran turun di Mekah. 23 tahun Quran turun, kata Nabi SAW. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Betul kan? Jumlahnya 23 tahun. Turun pula sikit. Ada satu tempoh kadang-kadang terputus wahyu tak turun. Orang tari Nabi. Kafir Quraisy kata, tengok Tuhan kau mengalahkan kau. Tuhan kau dah tinggalkan kau. Tak turun Quran kan? Padahal muka kau Muhammad. Tempoh Quran tak turun. Turun pula. Lepas tu Quran yang tuan-tuan ada sekarang ni 114 surah tu yang tersusun indah, rapi, dengan barisnya, dengan warnanya, dengan saiznya. Zaman Nabi bukan macam tu turun mula-mula. Ya, dari sudut kontennya ayatnya samalah, tetapi bila turun, maksud saya turun di zaman Nabi SAW, turun surah Al-Fatihah, turun surah Al-Muzammil, turun surah Al-Mudaththir. Kemudian surah Al-Baqarah dipangkal, surah yang kedua dalam Quran, turun di Madinah. Kenapa dia tak susun ikut macam mana turun? Sebab Quran turun kepada keperluan pada masa tersebut.
Jadi turun surah Al-Baqarah 286 ayat, bukannya turun sehari semalam. Dekat 10 tahun. Ini surah Al-Baqarah turun dekat 10 tahun. 1 hingga ayat 5. Kemudian ayat 30 hingga 40. Kemudian ayat 50 hingga 70. Kemudian diturun macam tu. Turun sana sikit, sini sikit, sana sikit, sini sikit. Jibril last kali Jibril turun, Jibril ulang kaji dengan Nabi 2 tahun berturut-turut. Nabi Jibril datang duduk ulang kaji Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, susunkan balik surah ni seperti mana di Lauhul Mahfuz. Macam mana di Lauhul Mahfuz disusunkan balik, Nabi ulang kaji balik, susun balik, Nabi baca kepada sahabat, tersusunlah Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas seperti mana di Lauhul Mahfuz. Jadi Quran turun susah tak? Susah lah. Yang pandai siapa? Zaman tu dia orang pandai. Nabi baca, dia orang boleh hafal. Kemudian Nabi susun balik, dia orang susun. Kita baca baru surah sesat-sesat. Kul yatawaffa. Pagi-pagi nak baca juga surah Sejadah. Tak hafal tak payahlah baca. Menyusahkan jemaah kenapa? Kadang tak lancar tapi nak baca juga. Tak confident, tak payah baca. Qul yatawaffa, dah ulang, rosak solat subuh. Elok-elok wala khusyuk dah kena tunggu kau ulang 3-4 kali. Dah salah-salah pula baca. Apa salah? Apa solat subuh Jumaat tu kalau baca surah Ikhlas Allah tak terima? Sebagai imam, you nak baca surah apa, you baca. That is your choice. You nak baca surah apa pagi tu, baca surah tu. Pagi ni saya nak baca surah, subuh ni saya nak baca Ikhlas, rakaat kedua saya nak baca surah Al-Falaq. Ada siapa-siapa nak boleh marah imam? Tak boleh. Kalau jemaah tegur, besok suruh dia jadi imam. Banyak cakap. Imam bukan tak hafal surah Al-Insan. Imam tengok subuh lambat lagi, orang nak kerja, baca Baqarah, baca surah Baqarah, baca surah Baqarah. Apa dah masalah? Tapi kita ni jadi macam satu malu. Kita imam jadi imam tak boleh baca surah Sajadah pagi Jumaat jadi malu. Jemaah pun cakap, imam kita tak hafal lah surah Sajadah. Itu kadang-kadang lengkap. Kita ada tak ada. Sini Quran besar. Normal lah tuan-tuan, manusia. Tuan-tuan nak jadikan imam-imam ni malaikat payah lah, tak boleh silap baca. Jadi tuan-tuan, so saya nak beritahu, susah tak dulu turun Quran? Susah. Susah tak disusun? Susah. Susah tak mereka menghafal? Susah. Apa alat ada mereka nak tulis zaman? Ada dakwah, ada kertas, ada pen. Berapa ramai yang boleh membaca, boleh menulis? Sangat sedikit. Yang lebih hafal. Kalau ada 10 orang, 3 orang saja yang boleh menulis, atau 2 orang saja boleh menulis. 8 ke 9 orang semua menghafal. Sebab dia orang boleh menghafal, dia ada kekuatan untuk menghafal. Hafal. Susah tak? Susah. So Nabi dia sampaikan Al-Quran kepada kita. Jadi dalam 23 tahun, Quran itulah yang mengubah masyarakat jahiliyah jadi masyarakat berilmu. Dan kita tak akan jumpa satu masyarakat seperti mana masyarakat yang dididik, diasuh oleh Nabi dengan Al-Quran. Takkan jumpa. Takkan jumpa. Tak jumpa. Selagi mana umat ni tak kembali balik, tak jumpa. So, sebab itu saya bila bicara mengenai Al-Quran, saya rasa sangat tidak patut kalau kita ketepikan Al-Quran, kita ketepikan kefahaman kita terhadap Al-Quran. Kita kejar fadilah. Tuan-tuan, betul. Nabi sebut satu huruf dapat 10 pahala. Betul kan? Baca satu huruf dapat berapa pahala? 10 pahala. Dapat hafal satu huruf, baca satu huruf 10 pahala. Lam aqul alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Saya tak cakap alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dah berapa huruf dah? Maklum. Dah berapa huruf? 3. 10 kali 3? 30 pahala. Alif lam mim 30 pahala. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalian lepas sekali nak buat apa Ustaz? Kalau rasa banyak, sadaqallah.
Tuan, kalau saya baca alif lam mim, Tuhan bagi 30 pahala, boleh bayang tak berapa Tuhan akan bagi saya pahala kalau saya faham alif lam mim? Betul kan? Kalau saya baca saja Tuhan bagi saya reward, bagi saya pahala 30 pahala. Kalau boleh bayang tak alif lam mim itu kalau saya faham, apa akan Tuhan bagi? Tuhan akan bagi saya kefahaman, akan bagi saya rasa sayang pada Al-Quran. Umat ini akan berubah sebab dia faham apa yang dia baca. Jadi dia nak faham Quran ni ialah dia mungkin ada yang cakap, Ustaz bolehlah Ustaz belajar negara Arab, Ustaz belajar bahasa Arab. Bolehlah, boleh-boleh, itulah alasan tuan. Kita ada je tafsir Al-Quran yang diterjemahkan, ada yang tafsir-tafsir yang orang dah buat, tafsir fahamkan. Tafsir Son Haji ada, Abdul Athir, Tuan Haji Son Haji saya jumpa sebelum meninggal dekat Singapura, orang Indonesia di Singapura. Tafsir Al-Maraghi yang diterjemahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pun ada. Hendak bertanda juga. Ada usaha tak? Cari tak? Pergi tak kedai buku? Dek, kedai awak ni kedai buku Islam kan? Ada tafsir tak? Apa tafsir dia? Pernah tanya tak? Kalau ada tanya, ada usaha? Iya. Kalau sudah beli, simpan pula, tak baca. Dah satu penyakit. So, sebab itu saya rasa sangat-sangat terkilan bila anak-anak tahfiz ni belajar tahfiz, belajar menghafal tapi tak faham apa dia faham. Tolong sampaikan kat mudi-mudi tahfiz, sekolah tahfiz. Gaji nak buat sekolah tahfiz, gata-gata nak buat sekolah tahfiz, tapi budak-budak hafal faham tak? Awak yang jadi mudi pun betul-betul faham apa yang hafal. Kalau tak, kena usaha lah. Saya bukan memperkecilkan, tapi saya nak mengangkat Quran ni dan mengangkat awak sebagai orang hafiz Al-Quran. Kita buat kajian di sekolah-sekolah tahfiz, tertentulah, taklah semua. Tapi daripada jumlah yang kita buat kajian itu, kebanyakan sekolah-sekolah tahfiz atau madrasah-madrasah tahfiz ni yang persendirian, yang buat dekat rumah, yang buat dekat rumah atau dekat banglo dan sebagainya, dia memang mengajar menghafal je. Bahasa Arab pun belajar. Saya kata basic lah, Ustaz. Budak belajar bahasa Arab, budak belajar Al-Quran, ajar bahasa Arab. Ajar bahasa Arab. Sebab Al-Quran bahasa Arab. Bila budak tu faham bahasa Arab, faham apa baca, cukup. Tahu apa jawab? Kita kat sini ajar hafal je, bahasa-bahasa tak ajar. Cakap apa? Menjawab. Zaman Nabi orang berubah sebab dia faham apa yang dia hafal. Halo, dia faham apa yang dia hafal. Sekarang kita ada 7 ke 8 juta orang hafal Quran. Apa yang berubah? Di Selangor ada 400 lebih, kat 500 sekolah tahfiz, madrasah tahfiz, di rumah, di banglo. Tu belum kira yang terbakar. Bila terbakar, apa rugi dia cakap? Anak-anak syurga. Patut kau terbakar dalam tu sekali. Serius saya cakap. Budak-budak tu mati kat rumah pun anak syurga. Sebab dia tak ada dosa. Kau tak payahlah nak jual kata anak-anak syurga bagai. Siapa suruh buat sekolah tahfiz tak cukup sifat? Keselamatan semua tak ada. Siapa suruh? Nak tawakal kena usaha, tak boleh tawakal macam tu. Jangan ambil kesempatan orang susah. Betul yang hantar anak pergi sekolah tahfiz ni, dia collect duit dan sebagainya. Orang tak nak pergi sekolah tahfiz, mak ayah tak mampu. Satu, kadang mak ayah tak mampu nak hantar sekolah asrama, nak tengok anak hafal Quran, nak jadi anak baik. Tapi sampai kat madrasah tu dah huru-hara anak kita. Satu. Keduanya, mak ayah pun silap juga. Tanya, Kak, anak belajar mana? Sekolah tahfiz. Oh bagus, Alhamdulillah Kak, baguslah. Bukan apa Ustaz, nakal anak Kak ni. Sebab itu Kak hantar sekolah tahfiz biar jadi budak baik.
Anak nakal, akak sendiri tak boleh nak jaga, nak suruh orang jaga. Akak lah jaga, akak nakal. Sebab itu dia jadi premature, dia jadi tak matang bila belajar agama. Sebab kita nak anak-anak kita ni hantar secara paksa sebab dia nakal. This is a problem. So saya dapati bahawa dalam pembangunan Al-Quran, elemen ini sangat penting. Saya bila baca berita keluar, surat khabar, sekolah madrasah, sekolah terbakar, sekolah tahfiz terbakar, saya cukup tak boleh terima. Anak-anak tidak berdosa, orang hantar dekat ini tak jaga. Kalau melainkan semua dah ada, keselamatan, semua aspek dah ada, terbakar juga. Itu lain cerita. Bawa ni kat mana baru ni, kat negeri mana dah bawa budak tahfiz ni 18 orang ke 16 orang dalam van like is ke apa benda. Van tu boleh buat berapa orang kan? Disumbat macam sardin. Budak yang bawa tu pula tak ada lesen. Kereta tu tak ada road tag. Aksiden, meninggal. Keluar statement anak-anak syurga. Ingat dia pakcik? Tak adil lah. Sebab itu saya melihat, sebab bila kata pembangunan Al-Quran, kita kata okey Ustaz, Alhamdulillah kita ada banyak sekolah tahfiz, orang hafal Quran. Saya kata masukkan elemen bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab. Bila belajar bahasa Arab, budak tahu apa dia hafal. Barulah dia boleh keluar besok, dia faham, dia boleh cerita ke orang, dia boleh bangunkan umat dengan Al-Quran. Betul tuan-tuan, saya pengalaman saya dengan di masa belajar di Jordan, saya belajar bahasa Arab. Ada sekali dekat Masjidil Haram, cerita dekat Masjidil Haram. Dekat Masjidil Haram, saya tengah baca Quran, datang seorang Arab ni duduk sebelah kiri saya dengan engkal dia, engkalnya yang dia pakai kain putih tu, syamar dia tu dengan engkal yang pakai bulat hitam di kepala tu, dia baca Quran. Saya pun baca. Tiba-tiba dia cuik muka saya. Dia cuik lah, tegur lah. Assalamualaikum. Saya kata, Waalaikumsalam. Dia kata, Syu makna hadihil ayat. Dia kata, apa makna ayat ni? Dalam hati saya bercakap, engkau Arab. Kata, apa yang tanya kau? Kau Arab. Kenapa kau tanya aku? Saya kata, mana ayatnya? Surah Az-Zumar. Wa nufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wal ardi illa man syaa Allah. Ayat itu dibaca nufikha, perkataan nufikha, telah ditiup sangkakala. Telah ditiup sangkakala. Bila dibaca ayat ni, dia kata ayat ini adalah past tense. Past tense maksudnya fi'il madhi, benda dah berlaku. Dia kata ayat ni sebut kiamat dah berlaku, tapi kiamat tak berlaku lagi. Macam mana ayat ni kata kiamat dah berlaku? Oh, saya kata ini masalahnya. Ini masalah bila tak tahu bahasa Arab. Jadi kalau orang Arab sendiri tak belajar bahasa Arab, dia pun tak faham. Kalau dia tak ada strong background bahasa Arab, dia pun takkan faham. So apa isu dia? Fi'il madhi, saya kata hadhihi sigha, sighatul fi'il madhi mabni lil majhul, sighatul tamrid. Anna Allah صور لك أحوال القيامة كأنك تنظر بأم عينيك كأنك موجود في تلك اللحظة. Tak ada subtitle. Saya memang suka bahasa Arab tuan. Oh, suka betul saya bahasa Arab. Dia kata Barakallahu fi, syukran jazilan. Saya kata fi'il madhi mabni lil majhul. Ayat diguna uslub fi'il madhi mabni lil majhul, seolah-olah benda dah berlaku. Allah nak beritahu keadaan itu adalah satu keadaan yang pasti, seolah-olah engkau ada dan engkau mengalami suasana kiamat tersebut. Nak bagi engkau rasa suasana kiamat, sebab itu datang dengan uslub tamrid, dengan naib fa'il, dengan sirah ni mabni lil majhul. Oh, suara dia tuan. Lepas dia, saya cakap dia seronok. Dia kata, Masya Allah, syukran jazilan, barakallahu fiqh, ma kuntu a'lam anna hadhihi sighat tamrid, barakallahu fiqh. Dia kata, terima kasih. Lepas tu dia tanya, kau asal mana? Saya tahu dah soalan tu akan timbul masalah. Dia kata, kau asal mana? Saya kata, saya orang Malaysia.
Anak min Malaysia. Malaysia. Yani anta la tushbih Malaysia. Dia kata engkau tak menyerupai orang Malaysia. Anta tushbih Yamani, Sudani. Dia kata engkau ni Yaman ke Sudan boleh lah. Kalau Malaysia tak boleh sangat. Tu saya buat kad pelajar. Saya tunjuk dengan dia kad pelajar. Masa saya belajar kat Jordan, tunjuk kat dia. Oh, dia kata engkau belajar lagi. Masya Allah, semua hebat. Tak habis lagi cerita tu. Dia masuk tangan nak jumpa dia, dia ulur kat saya. Saya buat hati untuk menjelaskan apa yang dia tak faham. Dia bagi lah. Saya pun ambil, simpan, takkan tengok depan dia berapa dia bagi. Lepas dia dah balik tu, buka tengok berapa dia. 300 rial. Banyak. 3 huruf kan? Nufiqah. Ini dah berapa huruf dah? Banyak kan ni? So nak beritahu, kalau orang Arab tak belajar bahasa Arab, dia pun takkan faham. Sebab itu kekuatan bahasa Arab kena. Sebab itu saya minta pelajar-pelajar di tahfiz, sekolah madrasah tahfiz, belajar bahasa Arab, ajarkan bahasa Arab. Biarkan dia orang faham bahasa Arab. Jadi apa dia hafal, dia faham. Baru nampak ada kekuatan. So begitulah Quran turun, kata Nabi SAW, kemudian difahami, dihayati, dilaksanakan dalam tempoh 23 tahun. Landscape, cara orang berfikir berubah, landscape pemikiran manusia berubah. Mekah, Madinah gemilang, dakwah semakin berkembang, Islam semakin diangkat. Sebab masing-masing faham Al-Quran, penyampaian Al-Quran. Al-Quran itu benar-benar mengakar dan juga pasak dalam hati manusia. Dia bukan lagi untuk bacaan, untuk seremoni dan sebagainya. Jadi ini yang kita nak lihat hasil dalam proses pengembangan Al-Quran di Malaysia. So kita ada madrasah-madrasah tahfiz dan sebagainya. Jadi dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman 4 ayat di ujungnya. Kita tahu surah Al-Kahfi kan? Surah Al-Kahfi ini surah yang menceritakan mengenai Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang tidur dalam gua. Dia gua saja, tidur dalam gua. Dia tak jadi gua Kahfi. Gua tu Kahfi tu gua. Gua Kahfi. Nak gimana? Nak pergi gua Kahfi, salah. Dah ulang 2 kali gua tu. Suratul Kahfi adalah surah yang menceritakan perihal 7 orang pemuda bersama anjing dia yang duduk bersembunyi dalam sebuah gua, yang mana mereka merasakan pemerintah mereka pada ketika itu zaman Rom ni. Mereka dapati pemerintah mereka sudah seleweng dan mendakwa diri dia adalah Tuhan, jelmaan Tuhan, tapi tidak dapat mengelakkan daripada mudarat. Jadi timbul perasaan dalam jiwa budak-budak ni, yang 6 orang pemuda ni merasakan bahawa dia ni bukan Tuhan. Dia ni bukan Tuhan dan dia tidak ada karamah, dia tidak ada kelebihan. Malahan dia adalah manusia biasa yang perlukan kepada Tuhan untuk bantu dia. Dia dapat rasakan demikian. Sebab itu, kalau tuan-tuan lihat perbahasan Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i dalam perihal at-tahsin wa taqbih. Apa dia tahsin, apa dia taqbih? Tahsin ialah akal fikiran manusia, akal jiwa manusia ini boleh menghukum sesuatu perkara baik. Taqbih pun begitu juga. Akal waras ni boleh menghukum perkara itu tak baik. Mengikut Imam Abu Hanifah, walaupun wahyu tak datang pada dia atau pendakwa tak sampai kepada dia, kalau disembah pokok dia tetap kena seksa. Adapun Imam Syafi'i kata selagi mana dakwah tak sampai, wahyu tak sampai, kalau disembah pokok dia tak dihukum. Sebab dakwah tak sampai, seruan tak sampai, dia dikategorikan sebagai ahli fitrah. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak. Dia ada akal, dia waras, dia berfikir. Mana mungkin dia menjadikan pokok sebagai Tuhan? Takkan itu pun tak boleh nak fikir, kata Imam Abu Hanifah. So datanglah pemuda-pemuda 6 orang ini, walaupun mereka membesar dalam suasana pengabdian kepada Tuhan, tapi dia orang ada perasaan dalam yang merasakan mesti ada Tuhan. So dia keluar, 6 orang keluar, jumpa dengan pengembala kambing. Pengembala kambing itu pun
merasakan perkara yang sama. Kenapa kamu orang nak pergi mana? Kami nak mencari Tuhan, kami nak mengasihkan diri pada Tuhan, kami nak mendekatkan diri pada Tuhan. Aku pun nak ikut juga, aku pun rasa benda yang sama. Itu yang seorang pengembala kambing ikut sekali. Lepas tu anjing pun ikut sekali. Yang mana orang kita kalau jumpa anjing, kalau anjing tu menyalak, bagi salam. Mana belajar saya tak tahu, bagi salam pada anjing. Kau orang kau malas bagi salam. Assalamualaikum Kitemir, bagi salam pula. Ada pula nama Kitemir kan. Tahu. So dalam surah Al-Kahfi juga diceritakan mengenai pemilik kebun. Dalam surah Al-Kahfi juga diceritakan mengenai Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dalam surah Kahfi juga diceritakan perihal Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj. Keseluruhan surah Al-Kahfi adalah berlenggar dalam perihal ilmu pengetahuan. Mengangkat ilmu pengetahuan dan mengangkat Al-Quran, menjulang Al-Quran sebagai sumber kekuatan ilmu pengetahuan. Itu kekuatan surah Al-Kahfi. Ya. Pertemuan di antara Nabi Musa dengan pemuda. Nabi Musa dengan pemuda, dan Nabi Musa jumpa pula Nabi Khidir. Yang mana ada sebahagian masyarakat Melayu masih mempercayai bahawa Nabi Khidir ni masih hidup lagi. Sedangkan banyak riwayat sebut dah tak ada, dah meninggal. Allah tidak menjadikan bagi mana-mana Nabi pun al-khuld, kekal. Itu tak ada dalam hadis-hadis yang sahih disebut. Ada pula yang balik pagi-pagi dia kata dia terserempak dengan Nabi Khidir. Bukan si Kamat lah tempat dia. Di hujung, selepas cerita mengenai Zulkarnain dengan kehebatan memiliki barat dan timur, dengan ilmu pengetahuan dan juga kekuatan Zulkarnain, di hujung ayat kalau dipangkal alhamdulillahilladzi anzala 'alal 'abdil kitab wa lam yaj'alhu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Lepas tu datang dalam hujung ayat ni pula, innal ladina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi. Orang yang beriman, dengar tuan-tuan, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, kanat, macam tadilah, kanat. Bila kata kanat ni tuan-tuan, dia fi'il madhi. Fi'il madhi ni past tense, benda yang dah berlaku. Allah nak beritahu untuk orang beriman dan beramal soleh ini, syurga tu sudah sedia ada, already there. Kata orang kampung saya. Kanat. Jadi syurga itu sudah ada. Bukan sebab awak buat amal soleh syurga itu diwujudkan, tidak. Syurga itu sudah ada. Jadi bagi mereka lah, kanat lahum jannatul firdausi nuzulah, bagi mereka Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus dalam beberapa tafsir saya baca disebut bustan, kebun. Ada sebut syurga yang penuh dengan buah-buahan. Semua syurga penuh dengan buah-buahan. Cuma dalam banyak riwayat sebut syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi. Nabi pun sebut kalau kalian berdoa minta syurga Firdaus. Minta syurga Firdaus. Jangan pula demand, minta syurga Firdaus. Hujungnya besok dekat akhirat dimasukkan syurga yang bawah sikit. Jangan berbalang, jangan berpetah pula kat situ. Bukan kat dunia dulu aku minta Firdaus ke? Kenapa bagi syurga lain? Jangan. Asalkan syurga pun tak apa dah. Tapi Nabi sebut kalau minta syurga Firdaus. Asal dapat syurga lain tak apa. Dan ada juga ulama sebut Jannatul Firdaus adalah syurga yang bermulanya mata air daripada dia. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran akan jumpa ayat yang cerita mengenai syurga ni, Jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada ayat yang sebut Jannatun tajri tahtahal anhar. Min tak ada. Dengar betul kan? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada ayat Jannatun tajri
tahtahal anhar. Min tak ada. Min tak ada. Kalau ada min, maksudnya air sungai itu berpunca daripada syurga tersebut. Kalau tak ada min, air syurga itu datang daripada syurga sebelah. Datang dari syurga sebelah. Satu. Keduanya, macam mana kita tergambar mengenai jannatun tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Macam mana Kak Jah terbayang? Bang Mat, macam mana terbayang bagi syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Mengalir di bawahnya sungai-sungai, rumahnya tinggi-tinggi, di bawah tu sungai mengalir. Jadi buka jendela boleh celup ambil air. Jadi syurga mengalir di bawah rumah. Betul? Itu banjir gila. Sebab itu bahasa Arab penting. Jannatun tajri min tahtihal anhar, maksudnya syurga itu duduk di tempat tinggi. Syurga berada di lereng-lereng bawah dia. Min tahtihal anhar. Ini atas, so dekat bawah tu dipanggil taht. Bawah. So bila Kak Jah, Kak Su, Kak Ngah, Mama duduk relax-relax, bidadari dalam syurga tengah relax-relax dekat beranda syurga tu, amin lah. Tak nak tak apa. Orang Arab kalau sebut benda baik, amin. Mesti kamat senyap. Kau tanya amin dalam hati. Relax-relax tengok syurga, sungai-sungai mengalir. Kau nak enjoy tengok budak-budak ada main tepi-tepi sungai tu. Kau nak enjoy. Betul tak? Orang kan suka duduk penthouse, lepas tu bawah tu ada sungai, ada laut. Kan itu lagi mahal, eksklusif. Ini terbayang sungai mengalir bawah tempat awak tinggal. Itu banjir. Bahasa Arab. Macam mana min? Dia bahasa Arab ni unik sangat. Min, ala, fi, an, li. Ini huruf-huruf jar. Masuk aja huruf jar dalam ayat, berubah. Ya, main. Contoh. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Betul kan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina ala salawatihim, ala pula. Sebelum solat ada fi, sebelum solat ada an, sebelum solat ada ala. Masuk ala, solat tu lain. Masuk min, lain. Masuk fi, lain. Tak boleh sama. Tak sama. Itu huruf jar dia panggil. Harf jar atau nama bahasa, nama lain dia panggil harful ma'ani. Saya tahu Kak Jah, Kak Su bahasa Arab, Ustaz Farid datang ceramah cerita banyak bahasa fi lah, fa lah, benda pening kepala. Tak apa, dengar dulu. Baik, dengar kali pertama pun tak apa, daripada tak pernah dengar. Jadi dia berubah. Fi solatihim, di dalam solat. Ala salawatihim, an salatihim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum an. Kenapa bukan alladhina hum fi? Alladhina hum an, bukan alladhina hum fi. Kenapa an? An itu Allah nak beritahu lalai dari mendirikan solat, bukan lalai di dalam solat. Kalau neraka wail itu diberikan kepada mereka yang lalai di dalam solat, kita lalu tak ada seorang antara kita yang tak lalai dalam solat. Ya, lalai. Tapi ayat itu sebut dari. Lalai dari mendirikan solat, bukan lalai di dalam solat. Lambat, kadang-kadang, hujung-hujung.
Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Solat zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lipat-lipat telepon, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia cakap apa? Ya Allah, cepat dia masuk waktu. Cepat masuk waktu kat yang lambat. Kan? Okay. So, orang yang dapat Jannatul Firdaus itu dia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Cita-cita jaga nafsu, bayar zakat. Ya. Kemudian Jannatul Firdaus disebut alladzina yarithunal firdaus. Allah Taala sebut. Jadi tuan-tuan, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi kita kena beriman, beramal soleh. Iman, Imam Syafi'i sebut dalam kitab Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalb, wal amal bil jawarih. Iman diucapkan melalui lisan, dipercayai dengan sebulat-bulatnya oleh hati dan dilaksanakan oleh anggota tubuh badan. Dikena seiring. Mulut ucap, hati benarkan, anggota tubuh badan buat. Itu iman. Bukan lagi angan-angan, iman. Bagi mereka yang ada iman, kita lihat apa surah Ibrahim sebut. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Bermaksud, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah melontarkan satu perumpamaan mengenai kalimah la ilaha illallah, kalimatan tayyibatan. Kalimah thayyibah mengikut jumhur ulama tafsirannya ialah kalimah la ilaha illallah. Kalimah thayyibah. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah melontarkan satu perumpamaan mengenai kalimah thayyibah, iaitu la ilaha illallah? Apabila dia mengakar umbi dalam tubuh manusia, dia akan jadi seperti sepohon kayu yang tersergam indah, akar tunjangnya menjunam ke bumi, dahan dan ranting mencakar langit, akan bagi hasil. Jadi Allah nak beritahu begini. Terus Allah nak beritahu sesungguhnya orang yang ada pasal akidah dalam jiwa dia, dalam hati dia, mendarah daging, dia ni jadi apa pun dia tak berubah. Dia cekal, dia kekal dengan Islam, dia kuat sebab seperti sepohon kayu, ribut, taufan, apa jadi pun dia tersergam indah. Carilah mana-mana pokok dekat kampung yang dah berpuluh tahun umur dia, ribu tahun macam dia elok dia tegak. Allah beritahu, bila sudah diiman, itulah reaksi dia. Orang nak jual agama senang-senang, tak boleh. Cakap senang-senang, tak boleh. Dia takkan mudah tergoda. Tapi ayat ni, saya teringat satu cerita ayat ni. Ayat tadilah ayat pokok, kalimah thayyibah. Ada sekali saja anak-anak saya, kita nak makan kat luar. Okey, kita tempat makan tu tak ada di masjid. Dari azan isyak, saya beritahu anak-anak saya, kita azan, jom kita solat dulu. Okey bang, sebab makanan dah order, dia kata setengah jam baru siap. Kita solat, kita sampai makanan dah siap. Okey bang, solat masuk masjid. Dah lepas azan, ada ustaz tengah bagi kuliah. Lepas azan ustaz tu sambung, macam saya ni lah, sambung. Ustaz tu sambung. Jadi saya duduk belakang dia, saya dengar. Dia cakap, tuan-tuan, hari tu pula nak jadi cerita. Dia cerita mengenai pokok. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah dah sebut satu pokok. Pokok ini manfaat dia banyak, besar manfaat dia, tuan-tuan. Quran sebut pokok ini sangat istimewa. So saya pun bila sebut pokok, macam-macam pokok lalu kat kepala saya. Pokok yang disebut dalam Quran ni, pokok zaitun, pokok tin, pokok korma, semua pokok lalu. Kata pokok yang Allah Ta'ala sebut adalah pokok kelapa. Betul-betul saya terkejut. Saya kata pokok kelapa. Wish, macam mana saya boleh terlepas pandang dalam Quran ada pokok kelapa? Saya malah di isi sendiri. Macam mana kau boleh tak nampak pokok kelapa dalam Quran ni, Farid? Tak apalah, kita letak diri kita, bukannya semua benda kita tahu. Baik, saya tunggu ayat apa dia nak petik.
Ayat pokok kelapa, saya nak dengar sangat. Sebab saya akan bangga sebab kampung saya banyak pokok kelapa. Kampung Sungai Cuk. Jadi Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama'. Saya tepuk dahi ke Allah Tuhan. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah melontarkan satu perumpamaan mengenai kalimat thayyibah la ilaha illallah adalah umpama sepohon kain yang tersenggang indah, akar tunjang menjunang ke bumi, dahan ranting mencakar langit. Dia kata inilah ayat yang sebut mengenai pokok kelapa. Inilah ayat pokok kelapa. Saya tanya, selibus terjadi pokok kelapa ni akar tunjang ke akar serabut? Akar serabut. Ya kan habis itu tak ada lagi. Jadi tuan-tuan, untuk sama-sama tuan-tuan ibu ayah dapat merasakan manfaat daripada pokok ni, jangan lupa dapatkan minyak dara. Saya ada bawa minyak kelapa dara. Saya ada bawa minyak kelapa dara, jadi bolehlah dapatkan di belakang nanti selepas kuliah. Rupanya itu punca dia boleh cari ayat untuk dijual minyak kelapa dara, padahal tak ada kena-mengena pun dengan kelapa dara. Allah Ta'ala marah Bani Israel inilah sebab apa? Jual ayat-ayat Allah dari tafsiran-tafsiran yang palsu, sampai masyarakat Islam didongeng-dongengkan dengan cerita-cerita mereka. Jangan apa? Macam mana nak buat? Cuba kita cakap dengan saya. Kan ada pula kata kita menghalang rezeki. Tak, kita tak halang rezeki orang. Tapi bukan itu caranya lah. Nak jual minyak kelapa dara, bagi tahu je lah fadilat minyak kelapa dara. Tak payahlah petik-petik ayat-ayat tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena pun ayat tu. Jadi tuan-tuan, iman wa amilus solihat, beramal soleh. Bila sebut amal soleh, saya teringat surah Wal-Asr. Surah Wal-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Betul kan? Itu terjemahannya, demi masa. Innal insana lafi khusr, manusia itu semua dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus solihat, melainkan mereka beriman, beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Saya bila baca surah ni tuan-tuan, Imam Syafi'i sebut pendek je. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaihi sebut, siapa-siapa yang faham surah Al-Asr ini, maka cukuplah bagi dia dunia dan seisinya. Saya kata, itu je Imam Syafi'i sebut, itu je. Jadi saya kena serongkal ayat ni, saya kena baca banyak kali sampai macam mana yang dikatakan cukup dunia dan seisinya. Waw itu waw sumpah. Waw itu waw sumpah. Huruf sumpah dalam Al-Quran ada 3. Waw, ta dengan ba. Wallahi, tallahi, billahi. Tapi setiap kali sumpah kena baris bawah. Wallahi, billahi, tallahi. Baru jadi sumpah, baru dimakan sumpah. Kalau Allah, tallah, billah, tak jadi. Dulu orang angkat sumpah kat parlimen, wallahi, billahi, tallahi. Allah, la, Allah. Nak ngelak tu. Jadi bukan parlimen sini. Tuan kenapa? Burkina Faso. Dekat Burkina Faso. Jadi tuan-tuan, waw itu waw sumpah. Allah tak bersumpah kalau benda tu tak ada besar manfaat dia. Allah tak sumpah kalau benda tu tak ada implikasi yang besar. Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan gunung, Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan Al-Quran, Allah bersumpah atas Nabi Muhammad, Allah bersumpah atas diri dia sendiri. Allah bersumpah. Bila Allah bersumpah mesti benda tu besar.
Kalau Allah bersumpah, banyak-banyak benda Allah bersumpah. Tuan-tuan perasan tak? Ada benda yang paling kecil Allah bersumpah. Kecil, kadang-kadang kita jumpa pun kita buat tak tahu. Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan pen. Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah dengan pen. Besar tak manfaat pen? Halo. Nak lantik pakai pen, nak pecah pun pakai pen. Ya. Pen. Besar pen. Jadi Allah beritahu demi masa. Kita kata masa. Tapi bila saya faham al-asr, ain, sad, ra. Ini kerja saya lah. Bila saya baca Quran, bukan kerja ahli tafsir lah. Kalau ahli tafsir, kalau minat tafsir, dia akan buat benda tu. Alif, lam, ain, sad, ra. Betul kan? Al-asr. Buang alif lam tu, bukan buang lah, keluarkan alif lam tu, tinggal ain, sad, ra. Asr. Asr ini, daripada asr, dia boleh jadi asir. Asir. Kalau kita pergi kat negara Arab, dia akan tanya, nak minum asir tak? Asir. Asir ni perahan buah. Air, perahan buah. Jus lah, jus. Kenapa dia jadi asir? Sebab dia ada proses. Proses dia apa? Tuan-tuan lihat macam mana orang hasilkan asir, jus, buah-buahan. Dia kan kalau dekat negara Arab yang guna cara tradisional, dia ada punch tu kan? Dia letak buah tu, dipotong, dia letak, dia akan tarik. Itu dia kena guna kedrat, betul tak? Kena gunakan tenaga seharian saja baru dapat. Dia dapat jus tu, perahan buah sampai titisan terakhir. Proses perah tu guna kudrat untuk dapatkan hasil, itu namanya asir. Asr wal asr, demi masa yang mana manusia mengerah tenaga dan juga kudrat untuk buat perkara baik. Maksimum. Dia kalau tidur saja buat taik mata kan, tak jadi. Kerja lebih kurang, pergi pejabat, orang lain pergi pejabat, kita pergi pejabat. Orang lain semua daripada bawah dan naik pangkat besar. Kita masih lagi macam tu, tak ada ubah. Sebab kita take for granted. Dulu masa tak ada kerja, kita sibuk minta kerja. Bila dah bagi kerja, kita tak sungguh-sungguh kerja. So, tak ada usaha. Dia tak ada konsep al-asr, mengerah kudrat untuk mengubah diri, mengubah masa depan, mengubah masyarakat, mengubah keluarga. Tak ada. Sebab itu Tuhan sebut innal insana lafi khusr, manusia dalam kerugian. Rugi sebab masa diberi, you tak gunakan kudrat tenaga you untuk buat sesuatu yang semaksimum mungkin. Betul tak? Ni depan saya banyak orang muda-muda. Banyak mana kita, apa yang kita dah buat, apa yang kita dah buat untuk kita banggakan diri kita. Maksud kita rasa alhamdulillah, I dah achieve, alhamdulillah. Semoga Tuhan beri kekuatan untuk boleh achieve lagi. Ya, sebab orang dulu dia tak pernah mengerti rehat selagi mana dia belum lelah. Hari ini kita sudah rehat sebelum lelah. So, innal insana lafi khusr, manusia keseluruhannya dalam kerugian, seolah-olah dalam kerugian. Khusr dalam Al-Quran, rugi ni Allah sebut dalam 3 bentuk dalam Quran. Khusr, kha, sin, ra. Berapa huruf? Saya tanya ni, saya tak nak bagi tuan-tuan tidur. Kha, sin, ra. Berapa huruf? Khasara, 3. Khasara, 3 huruf. Khasara, kha, sin, alif, ra. Berapa huruf? Satu lagi, khusran, kha, sin, ra, alif, nun. Berapa huruf? 5. So ada berapa huruf untuk rugi? Ada 3, ada 4, ada 5. Yang 3 khasara, yang 4 khasara, yang 5 huruf khusran. Khusr, rugi, semua kita rugi. Ada kawan kita pagi tadi solat duha, saya tak solat duha, dia untung, saya rugi. Betul tak? Saya solat duha, dia pun solat duha, saya pun solat di surau, dia pun solat di surau, dia pun duha, saya pun duha. Tapi hari ni dia dah bagi orang makan dengan RM10, saya tak bagi. Saya tetap rugi banding dengan dia. Betul kan? So rugi ada di mana-mana, tapi rugi sedikit lah.
Rugi yang bersifat mutlak, semua kita akan rugi. Sebab itu Nabi tak nak rugi. Nabi tak nak rugi, Nabi ibadat sampai begak-begak kaki. Ummul Mukminin Aisyah tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Nabi, wahai Rasul, dosa kamu sudah diampun, yang lepas, yang akan datang, semua sudah diampun. Kenapa beribadat sampai bengkak-bengkak kaki? Bagi dia jawab, afala ana kuna abdan syakur. Salah tak kamu jadi hamba yang bersyukur? Sebab Nabi tak mau ada rugi. Ada semua rugi. Khasarah, ada orang suka campakkan diri dalam rugi. Ada peluang tapi tak nak ambil. Dia dah kerja, orang lain dah jadi pergi jauh dah, dia masih kat situ. Dia rugi. Dia suka rugikan diri dia. Yang ketiga, memang duduk dalam kawah rugi, tak nak ubah diri, tak nak buat apa-apa. Dia jadi penerima zakat daripada mula dia mula kahwin sampai dah tua dia terima zakat. Dia tak nak berubah. Dia rasa comfort dah, jadi susah. Jadi kita tidak mahu begitu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan mereka yang beriman, beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Beriman bukan angan-angan, tapi beriman sungguh-sungguh. Kalau tengok pada zaman Nabi, orang beriman ada ujian. Kita beriman ada ujian tak? Zaman Nabi nak beriman, nak solat, kena pukul, kena sepak, kena tergajang, kena balik, kena simbah dengan pukul unta. Lorong mereka nak lalu, kena tabur dengan paku dan duri. Apa ujian yang kita ada? Tuan-tuan keluar dari rumah nak pergi masjid, surau, apa ujian yang ada? Dulu orang nak pergi susah, iman, nak selamatkan iman, sorok-sorok, Sumayyah mati dibunuh, nak selamatkan iman. Betul kan? Keluarga Ammar bin Yasir, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Nabi sebut, sabarlah keluarga Yasir, bagi mereka syurga. Mak dia, ayah dia syurga. Suruh sabar. Sebab mereka dah berkorban, susah mereka nak selamatkan iman mereka. Susah. Kita ni senang. Tapi iman kita iman yang very fragile, iman yang kadang-kadang mudah sangat rapuh. Goyang, mudah goyang. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tengoklah amal soleh kita. Banyak mana kita beramal soleh. Amal soleh dia bukan sekadar duduk atas sejadah, pegang tasbih, pegang Quran, pegang. Tak, dia buat amal soleh, dia jaga hubungan dengan Allah, dia jaga hubungan sesama manusia. Masjid datang, bukan main rajin lagi datang surau, datang kuliah dan sebagainya, tapi dengan jiran dah bergaduh 3 tahun tak tegur. Apa? Sampai dia mengadu, "Ustaz, saya dah cuba dan nak baik-baik dengan jiran saya, dia tak nak. Dia pergi kahwin anak dia pun tak jemput saya, Ustaz." Jiran macam mana? Ciri-ciri orang beriman dah tadi. Gambaran iman itu bukan di surau, di masjid, di luar pun sama juga. Ya. Kalau taman-taman macam ni, kucing banyak. Kucing orang tu berak depan rumah kita, kita cedok, kita buang balik ke depan rumah. Bukan sini, kat Burkina Faso. Pokok orang tu dah condong kat rumah kita, taburlah daun tu kering, sapu-sapu dia campak rumah orang tu balik, nak ambil balik daun kau. Pandai pula kalau berbuah dibungkus, dia punya dia cakap. Dari sudut fiqah, buah tu kalau berbuah di hujung dekat rumah orang ni, memang orang dia punya. Dari sudut fiqah je. Tapi kau nak buah, kan daun tabur, tak bukan daun tu gugur, sapulah buah. Apa masalah? Gaduh. Orang yang tak baik dengan jiran, dia tak baik dengan Tuhan. Nah, cakaplah apa pun. Katalah berapa kali Al-Quran. Kita kena baiki. Kalau jiran tu tak mau juga tak apa, tapi kita sendiri kena betul baik. Jadi beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Benar, berperkara benar. Tengok kawan kita buat silap, kita kena tegur. Dakwah kena jalan. Taman kita ni ada tak orang tak Islam? Ada tak orang bukan Islam? Ada tak? Ada. Dakwah jalan tak? Apa yang kita buat? Apa surau buat untuk sebarkan dakwah? Kita sebagai jiran dengan dia, banyak mana kita kena cakap mengenai Islam? Saya terasa tuan-tuan, sebab mak saya dapat hidayah lambat, dapat Islam lambat. Mak saya masuk Islam bulan 3, meninggal bulan 5. Hujung lah. Awal-awal memang kami duduk kampung betul. Makcik-makcik kat kampung suka datang sembang dengan mak saya.
untuk sembang petang-petang, tapi sembang je lah. Tak ada pun cerita apa ni, Acik masuk Islam ke, Acik cerita Islam, tak ada. So dakwah tak sampai. Tak apalah, saya tak salahkan orang dulu mereka sendiri pun tak berapa nak kemas kepahaman Islam. Ya. Hajah, surau bukan main lagi, rajin pergi. Bila sapu rumah, halaman rumah tu pakai baju kelawar. Zaman dulu. Bukan zaman dulu, zaman awal budak-budak, saya budak-budak lagi. Tengok nak macam mana, sebab kepahaman Islam dia tak lengkap ni. Dia masih lagi dalam peringkat awal. Islam nak masuk dalam jiwa orang masyarakat kita, tak sampai. Jadi kalau taman kita ni ada orang tak Islam, kita kena sampai kalau watawasau bil haq, berpesan-pesan. Kita berpesan-pesan sesama kita, itu dakwah islahiyah, dakwah memulihkan masyarakat, dan juga dakwah Islamiah, sebarkan Islam. Ya. Saya banyak bawa program-program dakwah, dan saya ada Malaysian Indian River Association. Saya tubuhkan Persatuan Mu'alaf India. Dia ada Mu'alaf Cina kan, so ada Mu'alaf India. So saya ada dekat 9,000 ahli. Ya. Banyak benda lah kita boleh buat. Di antaranya bila masuk Islam, keluarga lelaki, keluarga budak yang masuk Islam bila marah-marah, kita pergi lah, kita pergi visit, kita cerita kenapa marah. Baru ni ada geng-geng yang datang sebut, dia orang kata seolah-olah kita ni pergi ambil orang bukan Islam ni dekat rumah mereka, Islamkan secara paksa. Saya kata mana ada. Semua datang masuk Islam secara sukarela. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, dekat Selangor, saya jaga mu'alaf di Selangor, di bawah Majlis Agama Islam Selangor, sebagai pengurusi jawatankuasa ahli wal mu'alaf di bawah majlis. Sebab saya ahli majlis, so saya diberi saya dipegang 2 portfolio. Portfolio pertama saya ialah sebagai pengurusi jawatankuasa mu'alaf, ahli wal mu'alaf Selangor. So satu Selangor mu'alaf di bawah tanggungjawab saya. Keduanya pengurusi jawatankuasa dakwah. Jawatankuasa dakwah Selangor ni lalu dekat saya, dekat table saya dulu, dalam jawatankuasa saya pengurusi ni. Dalam jawatankuasa rekod, saya sebagai timbalan pengurusi. Dalam jawatankuasa risiko, saya ahli jawatankuasa. Macam tu tak? Jadi mu'alaf di Selangor, tuan-tuan agak-agak 1 tahun saya belanja berapa? 64 juta. Untuk tahun 2023, 64 juta mu'alaf di Selangor saja. 64 juta. Kalau ada mu'alaf datang letak plastik, letak stiker, bawa kad masuk Islam semua tu, belum tentu betul tuan. Dia punya cara tak betul. Nak apa tuan-tuan? Rumah perlindungan. Kita ada rumah perlindungan mu'alaf, tak ada tempat tinggal. Kita ada rumah perlindungan mu'alaf di Kelang, dalam kebun, yang boleh memuatkan 150 orang. Mas baru 50 orang, 100 orang boleh isi lagi. Komplit. Macam Hotel Sri Malaysia tu lah, standard dia. Kita buat. Dekat Ulia, kita ada Akademi Mu'alaf di Ulia. Itu pun kita buat juga. Yang mana mu'alaf boleh duduk situ 300 orang, boleh duduk belajar. Apa lagi nak? Kita cari jalan, kita bantu. 64 juta mu'alaf, setiap bulan dia dapat duit. Kalau dia ada sewa rumah dapat, bantuan itu dapat, bantuan dapur dapat, anak-anak kalau sekolah dapat. Kemudian dia pergi belajar, mu'alaf pergi kelas, dapat pula duit. Seminggu katakan kita ada 4 kelas, setiap kelas dapat RM50. Kalau 4 kelas berapa ringgit? 200. Seminggu 200. Seminggu 200. Satu bulan kalau seminggu 200, 4 minggu 800. 800 pula. Tuan-tuan datang mengaji dapat apa? Tak ada apa-apa. Tadi kuih pun saya dapat 1 tray je untuk penceramah je tuan-tuan. Dapat ustaz, dapat pahala. Dapat pahala. Nak kata nak pujuk, kalau dia bawa anak-anak pula kita ada adjustkan, ada pula ustazah boleh jaga anak-anak pula. Ya, dapat RM50 dapat. Kita jaga mu'alaf ni. Kalau dia orang cakap zakat tak bantu, tak jaga, itu semua adalah fitnah. Tak ada.
Saya beri jaminan 2 jam kalau jumpa mu'alaf, ada isu mu'alaf, 2 jam settle. Itu SOP saya. Within 2 hours mesti settle. Ya. Lepas tu saya juga jaga mu'alaf di wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan di bawah tanggungjawab saya juga. Mu'alaf jaga. Tak bolehlah nak beratur-beratur tiba-tiba nak minta duit. Tak boleh. Kita ada audit sistem. Tuan-tuan, nak keluar duit, nak keluar duit mesti melalui proses yang betul. Bila kita minta nombor, kita minta IC, kita nak tahu IC, lepas tu kita minta isilah sikit maklumat. Contoh tuan-tuan, saya ada peti cash, saya ada peti cash, ada 1000 peti cash. Bila saya nak bagi dia 200, saya ambil bagi aja atau saya kena ambil sikit detail? Bagi tahu saya. Sebab duit 1000 tu audit atau tidak? Dia audit. So takkan kalau isi sikit tu dia kata kita susah lagi. Dia tu bukan duit saya. Duit tu duit audit besok. Duit tu saya tanggungjawab amanah saya. Saya kena dapatkan maklumat sikit. Oh, itu pun tak nak bagi. Sebab kita nak elak juga. Sebab ada yang masuk Islam 3 kali. Masuk Islam sekali, dekat Selangor sekali, kat Penang sekali, kat Kedah sekali. Boleh tahan juga kadang-kadang ada orang ni. Sebab jadi sedikit pula. Sebab ada negeri bagi masuk Islam bagi 1000, bagi masuk Islam bagi 1000, ada negeri bagi 3000. Ini jadi sedikit, kita tak mau. Sebab itu kita ada e-mu'allaf. E-mu'allaf ni sistem yang diwujudkan oleh JAKIM. Kalau di Selangor saya ada I-mu'allaf, yang itu e-mu'allaf. E-mu'allaf ni masuk data mu'allaf. Saya dekat Selangor saya bagi data mu'allaf. Tak semua, sebahagian. Bukan maksudnya tak komplit data. Nama, IC bila masuk Islam kita bagi. Jadi kalau orang ni nak masuk Islam, masukkan nama dia dengan nombor IC, kita tahu dia dah Islam ke belum. Ini proses. You want to take care. So dakwah, saya cerita dakwah tadi. Jadi kita ada tanggungjawab besar untuk dakwah ni tuan-tuan. Kita nak sampaikan Islam kepada orang lain. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Kemudian apa? Wa tawassaw bis sabr, berpesan-pesan dengan sabar. So akhir zaman kita dalam bila tengok kan, beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan sabar. Kenapa sabar dulu nombor 4? Kerja saya ni, saya nak tahu kenapa sabar dulu nombor 4. Kenapa sabar nombor 4? Sebab dia last, ustaz. Tak. Dia bukan disebabkan last diberi keutamaan dia kurang, tak. Walaupun dia duduk nombor 4, sabar itu nombor 4, saya nak beriman, saya kena sabar. Betul? Betul tak? Iman saya ni perlukan sabar. Amal soleh kena sabar. Nak pesan-pesan dengan orang, nak buat dakwah kena sabar. Jadi sabar menjadi tunjang kepada 3 kekuatan tadi. Nampak kan? Baik. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekian, sebab itu kita nak beriman dan beramal soleh. Pukul 9 saya berhenti. Boleh? Atau pukul 10? 9. Lengur lah. Bila belajar aja lengur. Bila belajar aja nak habis awal. Ustaz boleh lah duduk kursi macam tu. Cuba main duduk bawah tengok. Tak apa tuan-tuan. Jadi Jannatul Firdausi nuzulan. Jannat dinamakan jannat sebab dia taman. Satu keduanya benda yang tak nampak. Syurga ini mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala yakhtur fi bali ahadikum aw kama qala alaihi salatu wassalam. Syurga ini barang yang tak pernah dilihat oleh mata kepala, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas pada kepala, pada minda, pada gambaran sesiapa pun. Sebab tak ada orang masuk syurga keluar cerita kat kita, melainkan bagaimana Quran cerita dalam syurga ada bidadari. Kita tak pernah tengok bidadari itu. Tapi pastinya apa yang kita tengok besok lebih indah daripada apa yang kita dengar. Dia akan jadi indah khabar dari, bukan lagi indah khabar dari nubuat. Dia rupa tu sebenarnya lagi hebat daripada apa yang dikhabarkan kepada kita. Ya, ada riwayat sebut syurga bidadari minum air lalu nampak diminum air tu, telan air nampak. Tengok Pak Haji, dah meleleh Pak Haji dengar. Relax Pak Haji, relax. Nampak syurga besok. Jannat itu dalam syurga. Buah-buahan
Kita tak perlu petik dah buah, fikir je. Lama tak makan hutan, pam sampai. Lama tak makan apa dia? Musangking. Benda kolesterol tu juga, tuan-tuan. Lama pam sampai. Ada orang tanya, petai ada tak? Saya tak tahu. Nak tahu ada tak ada, jom masuk. Tanya ada petai tak? Ada petai. Mana saya tahu? Petai. Dia mula tu mengepek tanya soalan petai ada tak, ikan talapia ada tak, ikan keli ada tak. Jangan dikeluar. Dia kata semua ada dalam surga. Semua dalam surga. Pasal ada pula yang buruk. Rokok ada tak? Rokok ada tak? Kata ada? 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 Dia betul ada orang masuk syurga. Ini cerita lah, ada orang masuk syurga. Ini cerita, orang buat cerita. Masuk syurga. Syurga nak rokok. Mana rokok? Tak ada di syurga rokok, tak ada. Apa punya cahaya syurga ni, rokok tak ada. Nak sangat bagi rokok. Bagi rokok je, api mana? Ini syurga lah, mana ada api? Kalau nak api, kat sebelah. Sanggup tak sanggup ni? Itu cerita lain syurga dengan neraka ni. Satu hari ahli syurga dan ahli neraka, dia nak jumpa susah. So bincang. Duduk bincang. Oh, apa khabar? Susah, sakit lah, kena neraka, kena seksa. Yalah, kita kena jumpa lah. Jadi macam mana nak buat? Jom kita buat jambatan. Sebab syurga dengan neraka nak buat jambatan. Syurga buat separuh, neraka buat separuh. Separuh-separuh lah. Separuh-separuh buat. Jadi okey, pakat lah, pakat. Separuh buat. Dalam satu tempoh, neraka dah siap buat lah. Separuh. Yang syurga tak siap-siap lagi. Yang neraka ni malah lah. Apa ni? Janji tak serupa bikin. Kata nak buat, tak buat. Dia kata minta maaf lah. Kontraktor tak ada kat sini. Kontraktor semua kat situ. Patut siap awal. Cerita tu kan. Kalau tak merasakan stadium tengah ditutup. Tegur kan. Mencuri je kerja. Curi. Dalam BQ, dalam kontrak, besi, simen, lain. Masa buat lain. Tunggulah kau besok. Tak takut Tuhan, tak takut pahala neraka kan. Ya. Manusia jadi tamak. Macam mana buat syurga? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dia turun, nuzul ini turun sampai. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Khalidin, dia hal. Kalau belajar bahasa panggil hal. Dia kekal dalam tu, tak keluar. La yabghun, mereka tak sekali-kali mengharapkan dikeluarkan daripada syurga tu. Duduk tempat best, takkan nak mengharapkan keluar. La yabghuna anha hiwala. Dah masuk istana, dah masuk mahligai, kalau boleh nak duduk lama, tak nak keluar. Kalau boleh, jangan suruh si keluar. Dan ahli syurga kekal abadi dan mereka tidak akan teringin keluar. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini perihal mengenai ilmu. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalaulah lautan itu jadi dakwah bagi menulis kalimah-kalimah Tuhan engkau, lanafida al-bahr, dakwah yang dibuat air laut, 7 lapisan laut ini yang dijadikan sebagai dakwah untuk menulis kalimah-kalimah Allah, air laut akan habis, tapi ilmu Allah tidak pernah habis. Walau ji'na bimithlihi madada, biarpun kita bawa lagi 7 lapisan, 7 lautan lagi, bawa lagi. Bumi ini 80% air. 80% air. Gunakanlah semua air itu sebagai dakwah untuk menulis, sebagai tinta untuk menulis ilmu Tuhan. Dalam surah Luqman, Allah Ta'ala beritahu mengenai syajarah, aqlam, pokok-pokok yang ada di atas daratan itu ditebang, dijadikan sebagai pena. Celup air laut, tulis. Celup, tulis. Pokok kayu semua habis, air laut habis, tapi ilmu Allah tidak pernah habis.
Benar tuan-tuan, bila saya baca Quran, saya baca lagi, saya jumpa benda lain. Baca lagi, jumpa benda lain. Baca lagi, jumpa benda lain. Dia luas. Jadi Allah beritahu, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia. Ana basharun mithlukum. Aku adalah manusia seperti kamu. Aku bukan jin, aku bukan malaikat, aku bukan halimuna. Aku adalah manusia, fizikal. Seperti mana kalian makan, aku makan. Bagaimana kalian kahwin, aku pun kahwin. Aku tidur, aku bangun, aku bekerja. Aku manusia seperti kalian juga. Tetapi aku ini dipilih Tuhan untuk diberikan wahyu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Dia pertama sekali wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang satu. Terus sembah Tuhan yang satu. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa hal Allah, apa-apa hal serah pada Allah, apa-apa hal bergantung kepada Allah. Sekali-kali. Yang Bilal bin Rabah baru beberapa bulan masuk Islam. Bila tuan dia tahu, dibaringkan tepi jalan pada pasir, diikat kaki dan tangan, dipukul sepak terjam bagai nak mati. Paksa suruh tinggalkan Islam. Apa Bilal jawab? Ahadun ahad, ahadun ahad. Tunggal. Kental dah, iman tu sudah pasar tuan. Dia bukan tunggu 30 tahun baru iman jadi kuat. 3 hari pun boleh kuat tuan. Orang masuk Islam dia lain. Macam Bilal, macam sahabat-sahabat. Ya. So kita nak fokus Allah. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat masalah yang ada, keruntuhan yang ada, sebahagian besarnya adalah punca daripada hilangnya manusia rasa yakin pada Tuhan, percaya adanya Tuhan, yang disebut sebagai God conscious. Dhamirun ayqadathu khasyatullah. Naluri fitrah yang disedarkan adanya Tuhan. Berapa ramai yang naluri fitrah disedarkan adanya Tuhan. Tuhan ni bukan sebut mulut, sebut Allah, tapi you mesti ada feel, you mesti rasa Allah itu wujud. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa-siapa yang teringin dan bercita-cita untuk berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah itu adalah berjumpa dalam erti kata masuk syurga untuk menikmati segala pemberian dia. Dan nikmat yang paling besar seperti mana ulama sebut di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, nikmat yang paling besar adalah apabila manusia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan salihah, maka pantas jangan bertangguh, teruskan buat amal salih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala apa-apa jua amalan. Wala yusyrik bi ibadati. Kita beribadat tapi dalam ibadat itu ada syirik. Kenapa? Bila saya buat kerana Allah, saya nak jumpa Allah, tapi amalan saya buat kerana orang. Ya. Bapak mentua datang, rajin disembahyang. Bapak mentua tak datang, dia tua. Yang bapak mentua datang, bapak mentua kaki surau, dia pun datang surau. Ada sekali bapak mentua bangun lambat, dah terlewat sikit, masjid nak pergi surau tak sempat, solat dengan anak menantu. Dia suruh menantu kamat jadi lain. Jom kita solat mat. Kamat. Dia kamat tak keluar. Ya. Jadi kita bukan buat kerana orang, kita buat kerana Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi yang akan merosakkan amalan kita apabila kita ada niat lain dalam buat sesuatu perkara. Kita tidak mau kongsikan apa pun milik Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Itu saja daripada saya. 92 minit. Sebab tengok poster berkata-kata jadi sejam setengah lah ceramah. Kau main lagi sambil yang gaya sini tengok gambar je sana sini. Jadi tuan-tuan, teruskan imarah dari surau.
Saya rasa seronok datang seorang ke Imarat, Masya Allah. Datanglah belajar, mengabdikan diri kepada Allah. Kita semua tak pandai, banyak benda kita kena belajar. Buatlah baik ayuhai rakan, buatlah baik ayuhai rakan kepada, buatlah baik ayuhai rakan, ke dalam laut kamu dicampakkan, kalau tidak dikenal ikan, Tuhan tahu ia bukan. Sekian daripada saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Banyak ilmu kita sampaikan dan mudah-mudahan apa yang kita dengar dan memahami terjentik hati kita untuk kita sama-sama muhasabah, terutama dalam kita mendekati Al-Quran yang lebih berbiasa lah. Tidak lagi setakat membaca, tapi memahami maksud dan tafsirnya insyaAllah subhanahu. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih Ustaz, dan insyaAllah dengan sedikit hasil kita lebih perlu datang, mungkin lebih banyak poster yang lain insyaAllah. Ada sedikit sudah hati Ustaz tak sulit timur insyaAllah. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.